Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih pengurusi majlis yang bahagia Datuk Seri Senior Dr. Zaini Ujang, Ketua Usaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, yang bahagia Tan Sri Wahid Omar selaku Ketua Pegawai Bukan Eksekutif Pengurusi Bukan Eksekutif Bursa Malaysia Berhad, yang bahagia Datuk Muhammad Omar Swift selaku Ketua Pegawai Eksekutif Bursa Malaysia Berhad, yang berusaha Profesor Dr. Ashraf Mak Hashim, Ketua Pegawai Eksekutif Isra Konsultansi, yang juga pembentang pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu pada petang yang mulia ini untuk kita berdiskusi dan bermuzakarah tentang satu topik yang sangat penting, topik semasa tentang perdagangan karbon daripada perspektif syariah. Saya ingin mulakan ucapan ini dengan memetik suatu ayat Quran daripada surah An-Nisa ayat 29 yang seringkali kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Maksudnya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil harta dalam kalangan kamu dengan cara yang batil, melainkan dengan menggunakan kaedah jual beli yang saling redha meredai di antara kamu, dan janganlah kamu saling bunuh membunuh, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengasihani. Tuan-tuan sekalian, dalil itu sebagai suatu gambaran kepada kita tentang had dan sempadan yang ditetapkan oleh syarak dalam mengikut batas-batas dan perundangan Islam. Sungguhnya Islam melarang keras seorang mengambil atau menggunakan harta orang lain secara batil seperti riba, rasuah, monopoli, penyelewengan, penipuan, spekulasi dan sebagainya. Dan Islam membenarkan urusan yang betul-betul mendapat keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, para ulama terdahulu dan kontemporari telah pun mengkaji pelbagai isu dan hukum tentang muamalah. Sejak dahulu lagi ulama telah memainkan peranan penting dalam menasihati dan membantu para pemerintah untuk mengurus ekonomi negara. Dasar, konsep dan teori telah dikupas secara tuntas seperti mana terkandung dalam beberapa kitab yang masyhur, antaranya kitab Al-Kharraj karya Abu Yusuf rahimallahu taala. Menariknya, kitab Kharraj ini ditulis oleh Qadhi Abu Yusuf setelah dia mendapat suatu surat daripada khalifah berhubung dengan insiden adanya kemasukan di Bandar Basrah pada waktu itu, benda-benda yang diharamkan oleh syarak, contohnya babi dan minuman arak babi untuk bukan Islam. Pada waktu itu, oleh kerana babi ini perkara yang diharamkan oleh syarak, maka syarak tidak mengenakan teks cukai kepada ternakan babi tersebut untuk makanan orang bukan Islam, kerana di segi syarak dia dianggap sebagai urus niaga yang gharar. Tetapi lama kelamaan import babi atau kemasukan babi ke Basrah pada waktu itu sangat makin banyak kerana tak ada teks, dan mereka berniaga dengan keadaan dapat keuntungan yang besar. Hal ini menyebabkan Datuk Bandar pada waktu itu menulis surat pada khalifah minta tentang pandangan apakah tak boleh kita kenakan cukai, sedangkan di waktu yang sama kerajaan telah menghabiskan dana untuk pembersihan, penjagaan kalau ada berlaku penyakit daripada kemasukan benda yang khinzir ini. Akhirnya khalifah menulis surat kepada Qadhi Abu Yusuf minta fatwa. Walaupun surat itu hanya sepucuk surat saja, Qadhi Abu Yusuf menjawab dengan satu teks buku, satu buku tentang sistem percukaian dalam Islam. Dan daripada buku itulah Qadhi Abu Yusuf memberi panduan supaya
boleh dikenakan cukai kepada ternakan khinzir yang masuk ke negara Islam, walaupun dalam segi asasnya ialah gharar, tapi manfaatnya ialah untuk kembali kepada urusan yang melibatkan diri mereka. Dan ini di antara perbahasan yang panjang lebar dibahas oleh para ulama. Dan demikian juga dalam kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid Al-Qasim rahimahullahu taala. Ini antara panduan-panduan syarak yang boleh kita jadikan panduan dalam perbincangan kita. Tuan-tuan sekalian, kombinasi para ulama dan umara telah menatijahkan kesuburan ilmu dan pembinaan tamadun yang sangat gemilang. Justru saya amat besar hati untuk meluahkan rasa besar dan rasa bangga saya pada hari ini agar polisi-polisi negara kita seperti polisi ekonomi, politik, sosial, alam sekitar dan sebagainya, kita mengambil perspektif Islam yang telah pun bersifat syumul, merangkumi semua aspek. Sebagaimana yang kita mengetahui dalam firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Jadi jelas bahawa semua keterangkuman itu ada dalam perspektif Islam. Dan ini di antara ruang lingkup yang ada pada syarak kita memandu kita dalam kehidupan. Ya, tuan-tuan sekalian, saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah di atas inisiatif ini untuk kita bincang tentang mengadakan muzakarah tentang pedagang karbon yang dianggap sebagai satu titik permulaan kepada siri-siri wacana polisi Islam yang lain. InsyaAllah pedagang karbon di Malaysia sebenarnya bukan satu benda yang baru diteroka di segi perspektif kajian dan seumpamanya. Banyak kajian-kajian telah pun dilaksanakan oleh akademik sejak berdekat yang lalu tentang sesuatu yang dijual bukan secara fizikal tapi jual manfaat. Dan ini dibahas oleh para ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i sekalipun. Dan tentulah ruang lingkup ini lebih luas kalau kita kaji dalam pandangan-pandangan mazhab-mazhab yang lain, seumpama Hanafi dan seumpamanya. Dan insya-Allah saya yakin bahawa kalau kita mampu meneroka dan kita letakkan gagasan asas yang besar, pertama kita menjadi rujukan oleh negara-negara Islam dunia tentang perniagaan karbon. Dan mungkin juga dia akan jadi panduan kepada negara-negara yang bukan Islam sekalipun dalam urus niaga karbon. Bermakna kita lead di segi tempat rujukan. Sebagaimana kita berjaya menjadikan hak halal kita sebagai rujukan antarabangsa, dan saya yakin inisiatif ini memungkinkan Malaysia menjadi hub kepada tempat rujukan mana-mana pihak yang khusus di segi negara Islam untuk dalam perdagangan karbon ini. Malah kalau kita lihat dalam sejarah, Kerajaan Kelantan antara telah mulakan wacana inisiatif perdagangan karbon bagi meningkatkan program memelihara kawasan hutan dan kelestarian alam sekitar. Dan pada waktu itu Kerajaan Kelantan telah menyediakan peruntukan hampir 300,000 tak kurang pada 300,000 hutan yang di reserve untuk perdagangan karbon. Dan ini di antara usaha-usaha yang dibuat, dan saya yakin kalau kita mampu menjanakan pendapatan daripada sumber karbon negara, bahkan inisiatif yang kita buat ini akan menjadi suatu pemangkin nama baik negara di mata dunia. Saya mengikuti perkembangan perdagangan karbon dengan penuh minat, terutama kerana ia melibatkan kontrak muamalah Islam. Banyak persoalan-persoalan yang sering ditimbulkan. Contohnya, adakah perdagangan karbon ini merupakan sejenis urus niaga yang gharar? Itu dibahas oleh para kaji. Ada di sana orang yang suka menimbulkan polemik. Tapi polemik dalam konteks ilmiah, dia sangat baik untuk kita meneliti, mengkaji, dan akhirnya kita membuahkan dapatan-dapatan sama ada nas secara qat'i, secara direct, ataupun nas secara qiyas, dalil dan pandangan-pandangan ulama-ulama yang muktabar yang masih ada bersama-sama kita pada waktu ini. Dan adakah juga pandangan mazhab-mazhab yang fiqh tentang pandangan karbon ini? Sebab ini merupakan perkara baru. Biasanya urus niaga bersifat fizikal. Kita tahu barang dijual dan sebagainya. Tetapi Islam mengikat aspek-aspek perjanjian, patuh pada perjanjian dan seumpama. Ini di antara perspektif yang kita boleh lihat dalam konteks panduan syariah yang saya yakin bidangnya sangat luas. Bukan hanya barang yang dijual, tapi bagaimana mematuhi perjanjian. Kalau kita dah patuh pada akad perjanjian, dan kita kena pastikan perjanjian itu dipatuhi. Sebagai contoh, kalau kita gazetkan 30,000 hektar hutan kita, pastikan bahawa tidak berlaku pelanggaran pada akad tersebut. Dan ini perlu dilihat dalam perspektif yang sangat luas. Saya fikir pandangan syarak dalam konteks ini dia bukan hanya bersifat pada benda yang kita urus niaga, tapi termasuk juga perjanjian, pematuhan pada perjanjian, bagaimana kalau pelanggaran perjanjian berlaku, apa mekanisme, sebab dia bersifat perjanjian jangka panjang.
Ya, dan ini antara benda-benda yang sangat menarik untuk kita kaji dan kita teliti. InsyaAllah saya mengharapkan agama muzakarah pada hari ini akan mengupas secara mendalam dan terbuka dan membuka wacana-wacana baru, dan saya optimis muzakarah ini juga sebenarnya akan turut bersama-sama dengan pemegang taruh yang lain termasuk di peringkat autoriti agama Islam, di kalangan Majlis Fatwa Kebangsaan, Majlis Hal Ehwal Tinggi Agama Islam dan seumpamanya, dan dia boleh menarik perhatian di kalangan cendekiawan-cendekiawan di peringkat universiti-universiti, para pengaji seluruh dunia untuk melihat perkara ini. Tapi yang penting kita Malaysia memulakan inisiatif tersebut, dan insya-Allah dia akan mendatangkan manfaat yang sangat banyak. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebagai pengenalan, Malaysia merupakan ahli kepada rangka kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim atau UNFCCC. Menerusi perjanjian Paris, Malaysia telah memaskini NDC negara untuk mengurangkan intensiti pelepasan gas rumah kaca daripada 30% dan 10% bersyarat kepada 40% tanpa syarat. Dan ini berdasarkan KDIK negara hingga menjelang tahun 2030. Sebagaimana kita tahu bahawa KASA merupakan peneraju utama atau focal point kepada perubahan iklim negara dan bertanggungjawab bagi menyelaraskan tindakan dan pematuhan obligasi negara di bawah UNFCCC. Ya, termasuklah penyediaan pelaporan yang berkaitan inventory gas rumah kaca kita. Kita perlu ada inventory kita sendiri. Kita perlu ada penglibatan Malaysia di bawah mekanisme pasaran karbon antarabangsa serta maklumat-maklumat lain bagi mencapai sasaran NDC yang telah ditetapkan. Mekanisme pasaran karbon adalah salah satu alternatif yang digunakan oleh entiti tertentu, sama ada negara atau syarikat atau pertubuhan bukan kerajaan, ya, terutama bagi memastikan berlakunya pengurangan pelepasan GHG. Jadi terdapat dua mekanisme pasaran karbon. Satu, pasaran karbon pematuhan atau compliant carbon market. Yang kedua ialah pasaran karbon sukarela voluntary carbon market atau VCM. Pasaran karbon ini memenuhi dan mesti mematuhi kepada kaedah-kaedah pelaksanaan atau piawaian yang telah dibangunkan di bawah konvensyen tertentu seperti UNFCCC. Sebaliknya, pasaran karbon sukarela dibangunkan oleh pihak tertentu untuk menggunakan piawaian khas selain daripada pasaran karbon pematuhan. Bermakna ruang tu sangat terbuka dalam konsep ini, di mana piawaian itu akan bersifat lebih terbuka berbanding dengan pasaran karbon pematuhan yang menjadi syarat bagi setiap negara. Untuk makluman tuan-tuan semua, pada 17 September 2021, Mesyuarat Jemaah Menteri telah pun bersetuju dan menerima cadangan pembangunan panduan pasaran rendah karbon sukarela atau VCM yang dikemukakan oleh saya dalam mesyuarat kabinet. Panduan VCM akan menjadi rujukan kepada mana-mana pihak dalam negara yang ingin terlibat dalam mekanisme pasaran karbon sukarela antarabangsa. Dan saya yakin dia akan menimbulkan satu tarikan yang besar di kalangan pihak-pihak yang berminat terhadap pasaran karbon ini. Jadi selain daripada itu, Mesyuarat Jemaah Menteri juga secara prinsipnya bersetuju dengan cadangan KASA untuk membangunkan satu skim perdagangan karbon peringkat domestik atau Domestic Emission Trading Scheme, ya, atau DETS. DETS ini, untuk makluman semua, akan menjadi alternatif untuk beruruh niaga kredit karbon dalam negara berbanding pasaran karbon sukarela antarabangsa, di mana dia mempunyai kos yang jauh lebih tinggi dan transaksi dan perlukan maklumat bersifat teknikal yang lebih ketat. Ya. Jadi objektif untuk pembangunan DETS ini ialah untuk mempertingkatkan kemampuan pihak swasta melalui pendekatan tadbir urus, sosial dan alam sekitar atau ESG. Malah dia akan meningkatkan keupayaan pemain-pemain industri dalam menghasilkan produk dan perkhidmatan yang kompetitif untuk bersaing di peringkat global. Siapa yang terlambat, dia akan ketinggalan. Jadi persaingan itu sangat sengit pada masa depan dan mereka mesti mematuhi piawaian tersebut. Tuan-tuan sekalian, berdasarkan maklumat daripada Refinitiv, sebuah syarikat analisis keuangan antarabangsa, nilai keseluruhan pasaran karbon global melonjak sebanyak 20% pada tahun 2020. Ini menjadikan jumlah keseluruhan nilai pasaran karbon seluruh dunia ialah sebanyak 277 bilion dolar Amerika. Berdasarkan keadaan ini, ya, disebabkan oleh kewujudan perjanjian global baru seperti perjanjian Paris di bawah UNFCCC yang menuntut semua negara meletakkan sasaran pengurangan pelepasan GHG masing-masing dengan lebih tinggi, ya, untuk masa hadapan. Perkara ini sebenarnya menjadi faktor pemangkin kepada peningkatan permintaan kredit karbon
di pasaran global dan pasaran domestik. Tuan-tuan sekalian, akhirnya saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada semua pihak, khususnya pihak Bursa Malaysia yang sudi bersama-sama beri input dan permulaan yang sangat baik pada muzakarah syariah perdagangan karbon pada kali ini. Dan insya-Allah hasil perbincangan ini tentunya akan disusuri dengan pelbagai perbincangan-perbincangan yang melibatkan pihak-pihak yang berkenaan, khususnya autoriti agama dalam mandu kita semua ke arah mana. Kerana kita hidup ni yang seringkali kita minta doa pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuk pada kami jalan yang betul. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'u, ini jalanku yang lurus kata Allah, maka kami ikut jalan tersebut. InsyaAllah kita membuka jalan-jalan dan perbincangan-perbincangan daripada para ulama, daripada intelektual Islam, para akademik dan mereka yang memang buat kajian ini. Saya yakin dia membantu kita dalam mengurus pedagang karbon sama di peringkat domestik atau di peringkat antarabangsa. Mudah-mudahan perbincangan ini akan buahkan manfaat yang sangat banyak untuk masa hadapan, dan insya-Allah saya akan mengikuti juga perbincangan ini walaupun secara online daripada Parlimen, kerana saya sangat berminat tentang kajian-kajian dan perbahasan yang akan kita mulakan pada kali ini insya-Allah. Terima kasih banyak pada semua pihak. Sirun ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.